Okey, cikgu masih menunggu jawapan Ayuni dan Syafa. Snapshot, screenshot. Hantar dalam Telegram, cikgu tunggu. Okey, Ayuni, settle. Tunggu jawapan Syafa pula. Cari. Okey, baik. Cikgu dapat dah dua jawapan. Okey, baik. Kita lihat jawapan Ayuni dulu. Okey, ni jawapan Ayuni. Baik. Okey, cuba kita download dulu jawapan Ayuni ni. Download dulu. Okey, cuba kita lihat failnya berada di mana. Okey, ni fail dia 5746. Alright, kita buka di sini. 5746, open file. Okey, 5746. Okey, ini dia. Alright, jom. Okey. Baik, soalan, mengapakah British memperkenalkan undang-undang tersebut? Okey, jom kita tengok sama-sama. British memperkenalkan undang-undang tersebut ialah bertujuan. Dia Ayuni ni dia kelemahan awak Ayuni, awak delivery awak tu dia kurang mantap sikit. Patutnya British memperkenalkan undang-undang tersebut kerana untuk kalau nak guna perkataan tujuan buat macam ni. Tujuan British memperkenalkan undang-undang tersebut adalah untuk barulah comel sikit, dia punya ayat dia macam matang sikit. Okay. British memperkenalkan undang-undang tersebut ialah bertujuan untuk. Okey, tak ada masalah. Cuma cikgu bagi ayat yang baik lagi. Apa pun tak ada masalah sebenarnya. Untuk mengelakkan aktiviti pemajakan dan penjualan tanah kepada orang lain. Baik, ni sebab dia. Sebab pertama. Jadi cikgu tandakan fakta pertama sini. Okey, Ayuni dapat satu markah di sini. Okey, Akta Land Order di Sarawak 1948 membahagikan tanah Sarawak kepada 3 kawasan, iaitu tanah campuran, tanah simpanan dan tanah pedalaman. Okey, berhenti sini. Cikgu kurung kat sini, cikgu bagi cacing kepanasan. Tidak relevan. Mengapa jawapan ni tidak relevan? Sebab jawapan ni adalah cara-cara. Tentang cara-cara undang-undang tersebut dilaksanakan. Sedangkan soalan 7A tentang mengapa. Tentang mengapakah British memperkenalkan undang-undang tersebut. Di atas tadilah. Awak bagi jawapan tentang cara-cara British melaksanakan undang-undang tersebut. Kalau tu baru betul. Jawapan ni betul bagi cara-cara atau bagaimana. Maksudnya ni, jawapan ni yang cikgu kurungkan ni adalah jawapan untuk 7B. Jawapan 7B. Jadi tak dapat markah di sini. Bukan potong markah, tidak dapat markah. Takannya baru satu. Baik. Selain itu, di Sabah terdapat proklamasi 3 perlindungan hak pribumi yang ditawarkan oleh British pada tahun 1889. Ini soalan. Peraturan yang ditetapkan ialah hak milik tanah pribumi diletakkan di bawah kuasa pegawai daerah. Jual beli tanah dengan orang Eropah perlu mendapat izin daripada ketua pribumi. Ganti rugi boleh dituntut oleh penduduk pribumi terhadap tanah yang dijual kepada orang asing. Tutup dekat sini. Okey, ini semua juga tidak
relevan. Kerana ini adalah jawapan 7B. Cara-cara. Ni cara-cara Ayu ni. Soalan tanya mengapakah. Awak mestilah sebab-sebab. Atau faktor-faktor. Atau tujuan. Ni dia. So, yang ni daripada akta sampai asing ni semuanya tak dapat markah. Sebab apa? Yang ini jawapan untuk 7B bagaimana. So, Ayu ni awak dapat 1 markah. Faham tak Ayu ni? Ayu ni? Okey tak? Faham cikgu. Lagipun saya tak faham sangat bab ni. Okey, baik. Memang betul, berdasarkan pemerhatian dan yelah cikgu dah lama mengajar, memang bab 10 tingkatan 4 ni kurang pelajar minat. Okay. Walau bagaimanapun, kita perlu ulang kaji semua. Mana tahu soalan ni keluar dalam SPM. Dan soalan nombor 7 ni soalan memang target se-Malaysia. Banyak sekolah, banyak daerah di seluruh Malaysia target soalan ini tentang tanah dalam bab 10 tingkatan 4. Jadi eloklah kita ulang kaji bagi semua topik-topik yang ditargetkan atau difokuskan walaupun kita tak minat. Kan? Tak apa, kita ulang kaji nanti. Kita ulang kaji semua, nanti semasa peperiksaan awak fikirlah betul-betul nak jawab soalan yang mana. Soalan ikut minat awak kan? Tak ada masalah. Cuma kita ulang kaji je semua. Tak apa, tak ada rugi apa-apa pun. Tak rugi apa-apa. Itu tujuannya untuk kita lebih bersedia. Lagi satu, kenapa cikgu minta awak jawab semua? Okey, bila awak jawab semua soalan kertas 2 ni, supaya anda dapat pengetahuan sejarah yang kukuh untuk menjawab soalan kertas 1 objektif. Itulah sebabnya. Okey, baik. Apapun Ayu ni awak tak dapat markah penuh, dapat 1 saja. Okey, tak apalah awak kata tak faham, tak apa, nanti cikgu jelaskan. Okey, baik, cikgu tanda dulu jawapan Aisyah. Lepas tu cikgu ceritakan sedikit tentang undang-undang berhubung dengan tanah ni dan juga jawapan yang betul. Okey, baiklah, awak rakam ataupun screenshot jawapan ni Ayu ni dah. Okey, untuk awak buat rujukan ataupun pembetulan. Okey, awak dapat buat 1 markah. Okey, baiklah, kita lihat jawapan Aisyah. Okey, tengok kejap Telegram Aisyah. Ni jawapan Aisyah. Cikgu kejap, tak dan. Tak dan? Tak, okey. Macam Nampak? Sekejap cikgu nak buka punya. Okey, apa? Macam ni, Ayu ni. Okey, ni awak dapat 1 markah je pada pemajakan. Tanda dulu. Kemudian, okey, daripada akta sampai orang asing ni, awak tutup kurungan. Sampai asing ni tutup kurungan, tak dapat markah. TR. Nanti cikgu kongsikan skemanya. Cikgu tanda dulu jawapan Aisyah. Boleh? Boleh? Okey, baik. Kita teruskan. Cikgu nak tanda jawapan Aisyah. Alright. Okey, jom kita tengok Telegram. Ada orang nak masuk. Cikgu minta benarkan ni lah seorang orang masuk. Okey, selamat datang Arif Fitri Anwar. Okey. Okey, selamat datang Arif Fitri Anwar. Kita ulang kaji modul STAR Sejarah Peta 2 Set 4 soalan nombor 7. Okey, pastikan anda ada soalan tersebut. Okey, baik. Okey, kita lihat Telegram. Kita tengok jawapan Aisyah di sini. Okey, ni dia jawapan Aisyah. Okey, tidak mengapa. Cikgu cuba screenshot jawapan Aisyah. Okey. Okey, jom tengok jawapan Aisyah. Kita besarkan.
Nampak tak? Dia macam pecah sikit lah, tapi boleh kan? Boleh? Apa tulisan? Boleh. Okey. Okey, cikgu tanda British memperkenalkan undang-undang tersebut untuk, tak ada tujuan lah, kita faham tak? Untuk mengelakkan tanah milik orang Melayu berpindah kepada orang asing. Tetapi beberapa daripada aspek undang-undang ada yang menindas orang Melayu. Baik, cikgu tutup sampai sini. Mengelakkan ni fakta satu. So, dapat satu markah di sini. Baik, tetapi beberapa daripada aspek undang-undang ada yang menindas orang Melayu. Yang ni tak berapa kena sebab soalan nak tujuan ataupun sebab-sebab ataupun faktor-faktor. So, Aisyah pun dapat satu markah juga. Okey, dapat satu markah juga, tak dapat lah. Okey, baik. Sebenarnya apa jawapannya? Okey, baik. Okey, cikgu buat pengenalan dulu, cerita dulu. Bagaimana undang-undang tanah ni wujud di tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Begini. Sebelum negara kita didatangi barat, sebelum kedatangan barat di Malaysia. So, kita tiada undang-undang tanah secara bertulis formal, tak ada. Jadi undang-undang tanah kita tertakluk pada tangan tuan tanah. Okey, faham kat situ tuan tanah. Dan tuan tanah ini adalah pembesar-pembesar Melayu. Jadi sebagai orang awam atau rakyat yang ingin mendapatkan pendapatan atau nak cari pekerjaan, contoh menangkap ikan, bercucuk tanam, mengutip hasil hutan. Jadi perlu mendapat izin atau kebenaran daripada pembesar Melayu. Contoh kita nak katakan kita nak tangkap ikan di sungai dan sungai itu ada di tanah milik pembesar Melayu. Jadi kita jumpa pembesar Melayu tu, minta izin dengan dia atau kebenaran untuk mengutip hasil sungai. Dan dapat kebenaran, kita kutip untuk menyara hidup keluarga dan juga sebagai pekerjaan kita. Yang tu cerita sebelum kedatangan barat. Okey, jelas kat situ? Jelas tak kat situ dulu sebelum kedatangan barat? Respon jelas? Faham? Faham. Faham, Baik, selepas kedatangan barat. Okey, British ubah sistem pemilikan tanah milik orang Melayu ni. Sebab bagi British, pemilikan tanah orang Melayu ni tiada rekod bertulis. Dia tak ada rekod bertulis. Dan akan menyukarkan pemindahan tanah, pemajakan tanah, tukar nama tanah, sukar. Sebab tiada rekod bertulis. Jadi British memperkenalkan satu undang-undang untuk membuka tanah. Jadi itu sebabnya ada geran tanah, ada sepadan tanah sampai mana dalam undang-undang tersebut. Jadi bila undang-undang tanah dilaksanakan di tanah Melayu, Sabah dan Sarawak, jadi rakyat tidak lagi memohon kebenaran dengan pembesar Melayu. Sebab tanah ni sudah dikuasai oleh British. Jadi pembesar Melayu, rakyat yang ingin mengusahakan tanah perlu mendapat kebenaran dengan pejabat tanah, bukan lagi dengan pembesar Melayu. Begitulah sedikit sebanyak. British, tujuan British menubuhkan undang-undang. Dan salah satu sebabnya, sebab utamanya, British nak mengeksploitasi atau menguasai hasil bumi di tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Sebab tanah-tanah milik orang Melayu ni ada yang kaya dengan biji timah. Dan ada tanah-tanah ni subur untuk pertanian. Jadi British melihat ini adalah satu kesempatan
Okay, untuk kepentingan ekonominya. Macam tu. Okay. Alright, baik. Itu sikit sebanyak ni baru pengenalan. Okay, sekarang ni jawapan bagi soalan 7A. Okay, mengapakah British, cikgu ulang balik soalan, British memperkenalkan undang-undang tersebut. Ni So, cikgu tunjukkan jawapan ni. Okay. Ini jawapan ni. Okay, nampak tak? Nampak kan? Okay, cikgu besarkan sikit lagi. Okay. Ni dia. Cikgu highlightkan. Okay. Okay, penguasaan British terhadap ekonomi tempatan lah. Ni kata kuncinya. Dan kalau awak tulis muslihat agenda tersembunyi pun boleh. Ni satu markah. Okay. Ni mengelakkan tanah milik orang Melayu atau peribumi daripada dicerobohi oleh pemodal pelabur asing. Ni jawapan ni. Okay, jawapan Aisyah tadi macam ni lah kan. Jadi betul. Jadi tujuan yang ketiga, British nak mengkomersialkan tanaman tradisional. Jadi maksud mengkomersialkan ni, dia nak jadikan tanaman tradisional ni sebagai tanaman dagangan untuk tujuan ekspor ke luar negara. Apakah tanaman tersebut? Gambir dan lada hitam. Jadi gambir dan lada hitam ni merupakan tanaman tradisional. Okay, dan British melihat tanaman tradisional ni berpotensi menguntungkan ekonomi British. Okey. Jadi untuk yang kelima, okey, mengkomersialkan tanaman baru. Selain pada tanaman tradisional, diperkenalkan tanaman baru seperti kopi, tembakau getah yang diusahakan secara ladang. Okey. Dan yang ke-8, untuk mengelakkan orang Melayu daripada menanam tanaman komersial. Okey, tanaman komersial di kawasan tanah simpanan Melayu. Itu tujuan British memperkenalkan undang-undang tersebut. Dia nak elakkan orang Melayu menanam tanaman komersial. Apakah tanaman komersial ni lah? Gambir, lada hitam, kopi, tembakau, getah, tanah. Jadi semua sekali ada 8 fakta dan 8 fakta ini diambil dari buku teks. Okey, bolehlah screenshot jawapan ni, skema ni. Okey, screenshot dulu. Nanti buat pemutulan kemudian. Boleh? Okay, screenshot Cikgu bagi masa. Okey, dah ke? Dah? Dah ke? Dah. Alright. Okey, baik. Okey, sekarang kongsikan dengan cikgu pula jawapan 7B. Okey, cikgu tunggu. Cikgu tunggu. Kongsikan jawapan 7B. Cikgu tunggu di Telegram. Cikgu nak apa ni? Apa dia? Apa dia? Apa ni apa? Cikgu nak apa? Kongsikan jawapan B. Oh, yang B dengan C saya tak siap sebab tu tak jumpa jawapan. Okey. Aisyah macam mana? Aisyah? Aisyah. Aisyah. Okey, ada. Ini jawapan Aisyah. Okey, pelik tak jumpa jawapan Ayu ni. Jawapannya ada lah dalam buku teks, tak jumpa bendanya. Okey, ada. Okey, ni jawapan Aisyah Alright. Okey, baik.
Okey, bagus. Aisyah, apa nama Aisyah? Okey, baik, cikgu download dulu. Okey, pada 16.47. Alright, 16.47. Okey, buka sekejap. Okey, 16.47. 16.47 ni dia. Okey, baik Jom. Baik, soalan ni, cikgu talin soalan dia. Bagaimanakah undang tersebut dilaksanakan? Kalau tak silap cikgu lah macam tu bunyi soalannya. Kan betul? Okey, baik. Bagaimanakah undang-undang tersebut dilaksanakan? Alright, ini jawapan dia kan. Soalan dia ni. Okey, nanti dalam peperiksaan kan, awak tak perlu salin soalan dalam bahagian B. Buang masa. Terus tulis jawapan Jadi saya rasa semua faham kot. Tapi ada juga pelajar-pelajar yang berminat sangat tulis soalan. Tak perlulah. Bahagian B tak perlu salin semula soalan. Terus tulis jawapan. Baik, undang-undang tersebut dilaksanakan secara rekod bertulis, rekod fakta 1. Bagus. 1 markah untuk Aisyah. Hal ini demikian adalah elemen penting. Pelik pula. Dia dah jadi pelik. Pelik bukan apa? Cara penyampaian. Hal ini demikian adalah. Hal ini demikian adalah elemen penting. Saya rekod bertulis. Hal ini demikian kerana ianya adalah, hal ini demikian adalah elemen penting. Hal ini demikian adalah elemen penting. Dia macam tak kena patutnya. Undang-undang tersebut dilaksanakan secara rekod bertulis. Rekod bertulis ini penting dalam mengesahkan pemilikan tanah pada masa kedatangan British. Buat macam tu, tak payah hal ini demikian. Kalau nak juga hal ini demikian, buat macam ni. Hal ini demikian kerana ianya adalah elemen penting. Boleh juga. Hal ini demikian kerana ianya bertambah. Mengesahkan pemilikan tanah pada masa kedatangan British. Mengesahkan. Fakta 2. Jawab 2 markah. Selain itu, rekod ini juga digunakan dalam urusan tanah seperti cukai, pajakan, sewa beli, jual dan beli tanah. Cuba tengok skema dia. Jap. Ni skema dia. Ni skema dia Baik, cukai ada sini. Fakta 3. Di samping itu, undang-undang tanah pertama ialah peraturan tanah Perak, seterusnya katun tanah Selangor, peraturan tanah Sungai Ujong. Yang ni tidak berkaitan Aisyah. Sebab apa? Sebab jawapan ini adalah jawapan ini kan, yang ni. Yang ni contoh peraturan tanah. Sedangkan soalan nak bagaimanakah. Jadi tak perlu. Ni tak perlu kita isi. Tak perlu kita tulis sebenarnya. Pak soalan nak cara-cara. Di samping itu, di samping itu undang-undang tanah pertama ialah peraturan tanah Perak. Tak perlulah ni
Tanah juga dibahagikan mengikut nilai komersial. Okey, dibahagikan ikut nilai komersial. Komersial F4. Satu markah. Seperti tanah ladang, ni contoh. Contoh 4. Okey, tanah peribumi dan tanah perlombongan. Baik. Dapat satu markah lagi. 1, 2, 3, 4, 5. 5 markah sahaja. Okey, daripada 8. Okey. Boleh tak Aisyah? Faham? Aisyah? Faham? Okey, sebenarnya banyak lagi jawapannya dalam. Jawapannya banyak lagi dalam buku teks, bukan 5 saja. Okey, Aisyah boleh screenshot untuk awak tanda sendiri dalam kertas awak tu. Okey. Boleh screenshot. Okey, baik. Dah? Dah. Dah ke? Okey, cikgu tunjukkan skema jawapan dia. Tengok Baik, ni skema dia. Baik, rekod bertulis. Tu cara-cara, nak cara-cara kan? Jadi cara-cara, nampak? So cara-cara cukai tanah atau cukai hasil hutan. Nampak? Ini juga cikgu cakap tadi, cerita tadi kan? Perlu mendapat permit atau kebenaran, okey, untuk mengusahakan tanah melalui pejabat tanah. Pejabat tanah. Okay, nampak? Okey. Yang ini jawapan Aisyah tadi, membahagikan tanah mengikut nilai komersial. Okey, seperti tanah ladang, tanah peribumi, tanah perlombongan. Okey. Okey, yang keenam, residen diberi kuasa untuk menentukan jumlah konsesi tanah yang akan diberikan kepada pemodal. Okey, kuasa menentukan jumlah konsesi. Okey, residen ni ialah penasihat bagi sultan. Okey, jadi residen ni dia kuasa-kuasa pentadbirannya lebih tinggi daripada sultan. Jadi residen juga berkuasa dalam hal ehwal tanah, di tanah Melayu. Jadi dia diberi kuasa untuk berapa banyak tanah yang akan diberikan kepada pemodal. Contoh pemodal ni, ada pemodal ni adalah saudagar Inggeris. Saudagar ini ahli perniagaan lah. Dia ada duit tapi tak ada tanah. Ada duit dan berhasrat untuk melaburkan duitnya untuk pertanian komersial. Contoh nak tanam kopi secara ladang besar-besaran. Okey, tapi tak ada tanah. Ada duit, tak ada tanah. Jadi pemodal ini berjumpa terus dengan residen untuk memohon tanah untuk dibangunkan sebagai perladangan kopi, katakan. Jadi residen ni lah yang akan berkuasa, akan menentukan berapa banyak tanah, berapa banyak keluasan tanah yang akan diberikan kepada saudagar atau pemodal Inggeris. Macam itulah. Baik, yang ketujuh, tidak membenarkan orang Melayu menanam sebarang tanaman komersial. Tidak membenarkan orang Melayu menanam sebarang tanaman komersial. Okey, jadi orang Melayu tak boleh tanam tanaman yang untuk tujuan ekspor ataupun tujuan dagang. Seperti kopi, tembakau, okey, dan lain-lain. Okey, baik. Selain daripada kebenaran untuk mengusahakan tanah, kebenaran juga diperlukan untuk mengutip sumber hutan. Contoh nak cari rotan, nak cari kayu gaharu, nak cari kayu cendana, apa sajalah hasil hutan kita nak cari. Jadi perlu juga dapat kebenaran dari pejabat tanah. Itu fakta ke-8. Okey, baik. Okey, pemindahan milik tanah hanya boleh dilakukan secara warisan. Maksudnya tak boleh tanah itu dipindah milik. Katakan tanah itu milik orang Melayu. Okey, katakan tanah itu milik orang Melayu dan tanah itu tidak boleh sewenang-wenangnya diberi kepada orang lain. So, tak boleh jual kepada orang lain. Jadi tanah itu mestilah, kalau dia meninggal, mestilah diberikan kepada anak dia dan lain-lain keturunannya. Itu namanya warisan. Baik, di Sabah pula,
Okay, tanah peribumi adalah di bawah kuasa pegawai daerah. Baik, inilah dia pelajar-pelajar skema dalam buku teks sebenarnya. Cikgu kecilkan sedikit supaya awak boleh screenshot. Okey, boleh screenshot. Boleh screenshot. Dah ke? Okey, sudah? Dah. Sabar kejap cikgu, sabar. Okey, bagus. Alhamdulillah. Okey. Ya, cikgu sabar. Cikgu lama sabar dah. Screenshot senang je kan? Dah, siap dah. Okey, Alhamdulillah. Baik, kita tangguhkan kelas sampai pukul 10.30. Jadi itulah kita sampai kelas sampai 1 jam je kan? Okey, baik. Baik, kita ada lagi soalan 7C, soalan nombor 8, soalan nombor 9, soalan nombor 10, soalan nombor 11. Banyak lagi lah. Okey, soalan yang belum kita bincang. Jadi, okey. Jadi, habislah kelas kita. Dah cuti sekolah ni. Okey, cuti sekolah. Baik. Cuti sekolah ni okey, ada apa nak tanya sebelum cikgu tangguhkan kelas? Habis dah. Dah cuti sekolah dah. Okey, dah tak ada kelas kita dah, esok tak ada. Terus cuti. Okey, ada nak tanya? Ayuni, Syafa, Arif. Ada nak tanya? Tak ada. Okey, tak ada. Baik, dengar baik-baik apa yang cikgu nak cakap tadi. Dengar betul-betul. Okey, berkenaan dengan kelas masa cuti sekolah. Cikgu tak akan laksanakan. Cikgu tak akan laksanakan. Untuk sejarah, cikgu tak akan laksanakan kecuali. Okey, awak kena faham elok-elok yang ini. Kelas, pelajar-pelajar dan guru tidak boleh mengajar secara bersemuka dalam tempoh ini. Tak boleh. Sehingga mendapat lampu hijau dari Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, arahan terbaru Kementerian Pendidikan Malaysia, tak boleh pelajar-pelajar buat kelas tambahan ataupun kelas rahsia-rahsia, tak boleh. Tak boleh. Baik, kena secara online. Baik, secara online ada cuti sekolah. Cikgu akan buat kecuali 15 orang confirm nak buat kelas tambahan pada cuti sekolah, baru cikgu on. Dia mesti minimum 15 orang. 15 orang. Kalau seorang dua, cikgu tak nak buang masa. Buang masa, sangat-sangat buang masa. 2 orang, okey, cikgu kena ulang balik, buang masa. Cikgu rasa tidak mencapai. 15 orang cikgu nak. Kalau nak, cikgu nak, kalau awak nak juga buat 15 orang, cikgu akan laksanakan kelas online macam hari ni. Kan? 1 jam, 2 jam, okey. Walau bagaimanapun, okey, anda perlu, tugasan anda ialah anda perlu siapkan modul STAR tu semua sekali, siapkan sampai habis. Okey, siapkan, itu tanggungjawab anda. Dan sekiranya anda ada masalah tentang nak menjawab, tak faham, tak tahu nak jawab soalan dalam modul STAR, hubungi cikgu melalui Telegram atau WhatsApp. Cikgu akan bimbing. Kalau macam tu, yes, boleh. Kalau tapi nak buat kelas macam sekarang, cikgu tak nak masa cuti sekolah. Kecuali ada 15 orang ke atas. Kalau seorang-seorang tanya kan, PM macam mana jawab ni, yes, yang tu cikgu akan bimbing sungguh-sungguh. Yang tu okey. Okey macam tu lah. Okey, jadi kalau tak ada apa-apa lagi, tak ada apa-apa lagi ni? Okey, ada tak? Okey, cikgu buka pada soalan. Ada, tanya apa saja. Okey, tak ada, tak apalah. Okey, baiklah, itu saja pesanan cikgu. Siapkan modul STAR perhalus. Modul STAR perhalus. Modul STAR yang ni ya. Okey. Baik, yang dah siap. Okey, yang dah siap. Ayuni, awak ada kan cikgu bagi modul Yapim? Awak siapkan modul Yapim tu. Okey, siapkanlah ulang kaji modul Yapim. Jangan memang modul Yapim tu ada jawapan belah tepi tu kan.
Okay. Alright. Kalau tak ada apa-apa, kita tangguhkanlah kita punya kelas ni. Okay, jangan pergi mana-mana. Cikgu nak rakam kehadiran. Kan Okay, selesai. Jadi hari ni 3 orang saja yang hadir. Ayuni, Arif, Fitri dan Aisyah Syafawati. Okey. Baiklah, kalau tak ada apa-apa kita akhiri majlis ilmu kita dengan suratul As dan tasbih al-kifarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khus illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wassalim walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Cikgu.